Ketika desas-desus pilihan raya umum ke-15 PRU15 hebat diperkatakan, langkah Ketua Menteri Sabah Datuk Seri Muhammad Shafie Apdal mengumumkan pembubaran Dewan Undangan Negeri Sabah mencetuskan kejutan. Pembubaran Dewan Undangan Negeri Sabah pada 30 Julai lalu dilakukan selepas mendapat perkenan Yang di-Pertua Negeri Tun Juha Mahiruddin. Sehari selepas itu, Suruhanjaya Pilihan Raya SPR memaklumkan menerima pemakluman rasmi daripada Dun Sabah mengenai pembubaran Dun Sabah Penggal ke-15. Berdasarkan Perkara 21/4 Perlembagaan Negeri Sabah, pilihan raya negeri perlu diadakan dalam tempoh 60 hari dari tarikh pembubaran Dun. Situasi itu menyaksikan parti politik mula mengatur langkah dengan pelbagai perkara mula dibincangkan, termasuk isu logo dan kesediaan mempertaruhkan calon muda. Bagi pemuda UMNO, pihaknya mencadangkan agar logo Barisan Nasional BN digunakan pada pilihan raya negeri Sabah dan seterusnya ketika pilihan raya umum ke-15. Bagaimanapun, calon Ketua Angkatan Bersatu Anak Muda Armada Bersatu, Wan Ahmad Faisal Wan Ahmad Kamal, memberi isyarat bendera biru gelap dengan tulisan Perikatan Nasional akan digunakan pada pilihan raya negeri Sabah. Di pihak Pakatan Harapan pula, wujud cadangan daripada pemuda Parti Amanah Negara Amanah supaya Pakatan Harapan PH serta Pertubuhan Kinabalu Progresif Bersatu APKO menggunakan logo Parti Warisan Sabah Warisan. Bagi pensyarah kanan Universiti Teknologi Mara Kampus Sabah, Tony Paridi Bagang, penggunaan logo parti politik sendiri pada PRN Sabah dilihat akan menambah dinamik parti yang bertanding. Jika ini berlaku, dibenarkan ataupun semua parti-parti yang bertanding menggunakan logo masing-masing, saya pikir ianya memberi beberapa implikasi lah. Itu yang pertama, implikasinya mungkin dilihat dari segi perspektif yang positif, yaitu di mana rakyat akan mendapat banyak pilihan lah, ada pilihan untuk memilih siapakah parti yang mereka akan pilih berdasarkan kepada populariti, ya, kepada populariti ataupun pengaruh parti masing-masing, ya. Namun demikian, ada juga dia punya kesan yang tidak baik ataupun negatif, yaitu penggunaan parti yang banyak ini akan menimbulkan kekeliruan, ya, apatah lagi mereka yang tidak ada literasi yang baiklah dalam konteks berpolitik. Selain itu, isu calon anak muda turut mencuri tumpuan. Bagi Presiden Parti Cinta Sabah PCS, Datuk Seri Anifah Aman, beliau berpendapat sudah tiba masanya memberi peluang kepada generasi baharu untuk mentadbir Sabah. I think he has done enough. He has done well for Sabah, but I think he should allow the young people to take over. And Musa is my brother, I love him. Don't for one moment think apa semua, tapi politik berbeza. Di Kuala Lumpur pun banyak di antara orang-orang berbeza. Di sini pun Jeffrey Ketinggan dengan Paring Ketinggan. Okay. Dan fighting the same kawasan lagi. But I as a Sabahan, I appreciated what Musa has done, but I think the time has passed. Let the new people take over. Armada Bersatu Sabah turut berpendapat sekurang-kurangnya 40% calon yang bakal dipertaruhkan perlu dalam kalangan anak muda. Bagi saya sudah tiba masanya untuk pemimpin-pemimpin ini untuk memberi peluang kepada calon-calon muda, dan terus rasanya kita sudah boleh berehat daripada politik, kerana ia akan menjadi contoh yang tidak baik dan bukan teladan yang baik untuk kita. Jadi besarlah harapan saya kalau boleh mereka bagi ruang kepada pemimpin-pemimpin muda. Saya rasa untuk calon-calon muda dan yang lama, calon muda yang lama itu kita rasanya mungkin dalam 60-40%. 40% muda, 60% yang lama. Pada masa sama, pemuda UMNO Batu Sapi akan memperjuangkan nasib golongan belia di kawasan berkenaan yang disifatkan tersisih serta kurang diberi perhatian. Seperti yang sedia maklum, jentera pemuda dahulu dan sekarang tidak ada beza. Cuma ianya lebih diperkemaskan dari segi keselamatan dan juga
unit kebajikan di mana pemuda kini sudah menampilkan sesuatu pembaruan dengan mewujudkan satu skuad khas ataupun unit khas yang digelar skuad Sabil yang lebih menonjolkan pemuda-pemuda ini lebih rela berkhidmat untuk parti tanpa mengharapkan sebarang balasan, dan ini boleh diterjemahkan daripada pemuda-pemuda ini semangat juang yang tinggi mereka kepada UMNO, dan ini adalah salah satu semangat dan gerak kerja pemuda lah di peringkat bahagian. Bagi pensyarah kanan Sains Politik Fakulti Sains Pentadbiran dan Pengajian Polisi UiTM, Mujibu Abdul Muiz, langkah meletakkan anak muda sebagai calon bagi pilihan raya negeri Sabah mampu memainkan peranan penting dalam menarik undi anak muda. Ini menunjukkan ahli-ahli politik, terutamanya parti-parti politik, harus memikirkan stigma baru kepada parti mereka untuk menarik sokongan anak muda kepada mereka. Jadi saya nampak di Sabah begini, siapa parti yang mampu menawarkan calon ketua menteri yang mampu menangkap imajinasi dan juga anak muda itu, barangkali mungkin adalah kunci ataupun faktor memenangi pilihan raya kali ini. Sementara itu, pensyarah ilmu politik dan antarabangsa Universiti Malaysia Sabah, Dr. Zaini Uthman menyifatkan PRN Sabah tidak menjanjikan sebuah kerajaan yang kukuh atau mempunyai kestabilan majoriti yang lebih baik berbanding sebelumnya. Saya dapat rasakan bahawa dengan sentimen-sentimen yang ada di dalam kalangan masyarakat, dalam kalangan pengundi pada masa kini, saya menjangkakan bahawa keputusannya itu tidak akan melahirkan satu ataupun akan menghasilkan sebuah kerajaan negeri yang baru yang mempunyai majoriti yang kukuh. Itu banyak bergantung kepada calon yang bagaimana yang akan diketengahkan nanti oleh mana-mana parti. Pastinya antara yang menarik perhatian kesediaan pemimpin parti politik di Sabah untuk mempertaruhkan anak muda sebagai calon pilihan raya negeri ini, selain penggunaan logo yang lebih berkesan dalam menarik perhatian pengundi.